Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan antara JDT versus Kawasaki Frontale, yang mana JDT kalah 5-0 pada perlawanan ini, sekaligus merenapkan impian JDT untuk layak ke pusingan seterusnya lah. Selepas dalam peringkat kumpulan mereka akan kira head to head. Jadi dengan kekalahan tersebut, apa yang boleh kita pelajari? Dan kalau kita lihat pada perlawanan tersebut, JDT semalam tidaklah bermain seperti mana mereka bermain dalam keadaan yang selalu. Bahkan daripada segi sudut defending punya structure ataupun struktur mereka bertahan agak menjadi persoalan. Apa sebenarnya yang terjadi kepada defend ataupun backline pasukan JDT? Dan yang paling ketara, mereka punya attacking transition, yang mana untuk game ni mereka lebih kepada cara untuk melakukan attack melalui counter attack sahaja, dengan penggunaan Backson dan juga penggunaan Heberty di bahagian hadapan, tetapi tidaklah terlalu efisien. Dan untuk mereka mencari Arif Aiman pada perlawanan ni memang agak mustahil lah, apabila Arif Aiman sering kali dijaga ataupun dimarking 2-3 player pasukan Kawasaki Frontale. Dan permasalahan yang sebenar juga kalau kita lihat kepada pasukan JDT, mereka punya midfield pun menjadi loophole ataupun terdedah kepada pressing yang dilakukan oleh pasukan Kawasaki. Dan dalam masa yang sama, pasukan Kawasaki amat mudah dengan pegangan bola. Bermaksud mereka tenang bila dapat bola, mereka bermain dengan short pass, long pass, switch gameplay ataupun switch mereka punya ball dan sebagainya, switch side dan sebagainya, memberikan faedah yang bagus kepada mereka punya corak serangan. Cumanya kalau kita lihat daripada 5 gol tu, mostly gerakan pasukan Kawasaki adalah berpaksikan di bahagian kanan lah, atau di bahagian kiri pasukan JDT, yang membolehkan pasukan Kawasaki berjaya untuk skor the goal. Dan kalau kita lihat, mostly juga gol adalah daripada segi situasi crossing. Jadi there is something yang sebenarnya mengganggu kepada struktur bertahan JDT, sebab mereka keep repeating the same goal ataupun the same way mereka bolos gol dan cara yang sama. So benda tu mereka memang kena balik dan juga kena analisis lebih detail lah. Sebab ada yang menyatakan game ni adalah reality check untuk pasukan JDT, tetapi bagi saya reality check yang sebenar adalah di manakah JDT yang bermain dengan pressing dan di manakah JDT yang lebih selesa dengan kawalan bola dan juga dari segi counter press dan sebagainya sebelum ni. Jadi boleh dikatakan as a whole team ataupun struktur satu tim pasukan JDT semalam, mereka seakan-akan kehilangan identikal mereka ataupun identiti dalam menyerang ataupun dalam bertahan. Itu yang menyebabkan JDT tak boleh nak melakukan sesuatu. Mereka seakan-akan terikut rentak, yang mana rentak tersebut dikawal ataupun tempo dikawal oleh Kawasaki sepenuhnya. Jadi ini adalah pelajaran. Jadi JDT kena balik, kena study lagi. Sebab kalau kita lihat perjalanan JDT di ACL, mereka dalam beberapa tahun ni apabila bertemu dengan pasukan dari Jepun, memang mereka agak struggle sebenarnya. So itu adalah reality check untuk JDT, bagaimana mereka nak berhadapan dengan pasukan dari Jepun. Sebab lawan dengan Korea mereka dah tak ada masalah. Dan dalam masa yang sama, reality check juga untuk setiap pasukan di Malaysia untuk tingkatkan mereka punya corak permainan dan juga memberikan kompetitif punya saingan kepada pasukan JDT. Secara tak langsung akan meningkatkan mutu liga dan juga meningkatkan lagi mutu pasukan-pasukan yang beraksi dalam saingan Liga Malaysia. Jadi tanpa membuang masa, mari kita masuklah ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan ini, saya akan mulakan dengan beberapa perkara yang menjadi faktor utama pasukan JDT kalah 5-0 ataupun antara kelemahan yang mereka ada pada perlawanan ni. Yang pertama adalah di bahagian belakang ataupun di bahagian back four pasukan JDT. JDT turun dengan Matt Davis, Feroz Baharudin, Jody Ahmad dan juga Oscar Arribas. Dalam permasalahan pasukan JDT dalam defending transition adalah apabila mereka melakukan serangan, mereka akan push Oscar Arribas untuk naik lebih ofensif ataupun lebih tinggi lah, yang menyebabkan bahagian kiri pasukan JDT akan lebih kepada terdedah. Kita kena faham the concept pasukan JDT memang pada asasnya adalah back four, tetapi dalam fasa menyerang JDT akan lebih utilize mereka punya left back untuk bermain secara ofensif ataupun bertindak untuk cover up bahagian wide area lah, dan membentuk kepada dalam attacking transition JDT akan hanya menggunakan back 3 di belakang, iaitu Jody Ahmad sebagai central centre back, Matt Davis sebagai right centre back dan juga
Feroz Baharudin sebagai left centre back. Jadi apabila Oscar Arribas dia naik lebih tinggi di bahagian kiri, kita boleh nampak yang JDT agak struggle untuk exploit dan juga penetrate even di half kawasan ataupun di kawasan tengah pasukan Kawasaki lah. Bila mereka bawa bola, mereka akan kehilangan dengan pressing earlier ataupun awal yang dilakukan oleh pasukan Kawasaki yang bermain dengan mid block dan juga pressing di kawasan pasukan JDT sendiri yang menyukarkan JDT untuk keluar daripada tekanan tersebut. Jadi apabila Kawasaki dapat bola, apa yang dilakukan oleh Kawasaki adalah mereka akan cuba exploit the most exposed ataupun kawasan yang paling banyak terdedah ataupun ruang kosong untuk mereka attack pasukan JDT. Disebabkan game ni boleh dikatakan Oscar Arribas in term of pressing work rate memang dia bagus, tetapi in term of dia punya positioning dia agak kurang, dan juga daripada segi recovery phase, iaitu dia nak cover balik dia punya position untuk back to dia punya posisi outside, iaitu left back, sebab dia mostly diguna pakai dalam fasa menyerang. Jadi bila jadi macam tu, pasukan JDT di bahagian kiri akan banyak terdedah, dan di sinilah yang akan mengganggu kepada rentak ataupun struktur bertahan pasukan JDT. Sebab apa? Sebab kalau kita lihat apabila Oscar Arribas dia lambat ataupun dia naik untuk pressing ataupun dia naik untuk menyerang, dan dia akan tinggalkan position dia dan dia akan memberikan ruang kosong yang banyak di bahagian kiri. Dekat sinilah yang mengganggu kepada defending structure pasukan JDT. Apabila Feroz Baharudin dia terpaksa untuk cover up bahagian wide area, dan dalam masa yang sama dia terpaksa untuk cover up di bahagian middle area. Bermaksud middle area ni berhampiran dengan di box di kawasan tengah punya centre back lah. Jadi bila mana Feroz Baharudin dia terpaksa untuk cover tempat Oscar, dan dalam masa yang sama dia akan tinggalkan ruang yang banyak di kawasan tengah, menyebabkan di dalam kotak penalti hanya ada Jordi Amat dan juga Matt Davis dan juga Hoan sekiranya dia drop lebih deeper lah. Jadi benda tu yang memberikan kelebihan kepada pasukan Kawasaki untuk exploit bahagian kiri pasukan JDT dengan banyak kali, dan melakukan orang kata apa combination dan juga melakukan position di kawasan tersebut dengan sangat baik. Sebab kehilangan Oscar Arribas, dan dalam masa yang sama Feroz terpaksa untuk cover dua space, iaitu bahagian wide area dan juga between the middle area, untuk memastikan yang Kawasaki tak boleh masuk. Jadi dekat situlah ada loophole yang ketara. Jadi apabila pasukan Kawasaki dah masuk di bahagian kiri, mereka akan ada satu chance dan juga satu space ruang yang besar untuk mereka cross dan sebagainya. Jadi bila nak crossing ataupun bila nak buat hantaran-hantaran ke jalan di box without a pressure daripada defense, ataupun tak ada tekanan daripada defense, dan tak ada orang kata apa ruang-ruang yang ada tu terlalu banyak, maka mereka akan melakukan crossing yang berkualiti, dan mereka boleh cari pemain-pemain yang berada di dalam di box. Dan benda ni juga apabila Oscar Arribas kehilangan bola ataupun kehilangan tempat dia, dan Feroz out of position terpaksa cover out wide area, benda ni juga mengganggu the whole defending structure. Sebab apa? Sebab kalau kita lihat Jordi Amat terpaksa cover to space in the central, ataupun dia terpaksa cover untuk cover tempat Feroz Baharudin, dan dalam masa yang sama Matt Davis pun dia akan more to narrow di dalam kotak penalti, dan dia akan sentiasa lose dia punya marking kepada Marcinho ataupun pemain-pemain yang berada di belakang dia, sebab dia dah more to central. Jadi tak ada orang nak backup pemain yang berada di belakang Matt Davis. Jadi boleh dikatakan bila hantaran-hantaran banyak dilakukan, kita tengok mostly gol Leandro Damião tak ada orang marking, sebab one of the players dah hilang. Kita tengok gol Marcinho, bagaimana Matt Davis tak aware dengan keadaan belakang dia, bagaimana player yang kosong tersebut boleh attack the ball dengan sangat mudah. So benda-benda macam tu yang mengganggu the whole structure, kan? Jadi benda tu yang menyebabkan JDT tak boleh nak bertahan as a team, sebab mereka punya asas adalah back 4, cumanya dalam attacking transition mereka akan more to back 3. Dan untuk game ni juga di bahagian pertahanan, Matt Davis juga kalau kita lihat dia tak buat something yang bagus in term of defending, sebab dia punya awareness kepada off ball movement pihak lawan. Bermaksud off ball movement ni bukan sahaja pergerakan tanpa bola, tetapi daripada segi positioning pihak lawan tanpa memegang bola. Jadi kita boleh tengok Marcinho, even ada beberapa players yang di belakang Matt Davis ada beberapa kali ataupun acap kali berada dalam kedudukan yang kosong apabila crossing dilakukan. Contoh gol Marcinho tu lah, bagaimana Matt Davis tak aware dengan satu hantaran dan juga tak aware dengan keadaan pemain di belakang dia, yang menyebabkan Marcinho attack the ball dan gol. So benda tu yang mengganggu the whole structure. Dan kita back to the midfield pula untuk the whole structure. Untuk midfield JDT guna 3, iaitu Heberty,
Afiq Fazai dan juga Hong Wan. Kalau kita faham, the concept is Afiq Fazai dan juga Hong Wan is a double pivot. Cumanya apa yang berlaku kepada Afiq dan juga Hong Wan adalah Afiq more to box to box player, dan Hong Wan adalah lebih kepada role pivot ataupun more to deeper role as a backup ataupun nak give protection kepada back four. Jadi apa yang dilakukan oleh Hong Wan banyak kepada game ni adalah dia tak banyak membantu kepada pergerakan Afiq in term of attacking transition. Dan dalam masa yang sama, Heberty dia juga boleh dikatakan gap between the midfield dan juga attacking. Heberty is more to offensive di bahagian hadapan, dan dia jarang juga untuk drop lebih deeper membantu Afiq dan juga Hong Wan dalam fasa bertahan. Tetapi untuk game ni, kalau kita lihat secara more to into the detail in the field dalam padang, adalah apabila Hong Wan dia lebih kepada more to deeper role. Dia memang bertindak memang sangat-sangat rendah. Dia memang drop lebih deeper between the Jody Ahmad dan Feroz Baharudin. Sebab kita faham pasukan JDT kena attack. Tetapi antara kelemahan Hong Wan dalam game ni adalah daripada segi dia punya in term of dia nak intercept, in term of their positioning dan juga awareness of defensive duty. Boleh dikatakan Hong Wan kalau daripada segi attack into the midfield ataupun attack through the midfield daripada kawasan tengah, Hong Wan maybe dia boleh fight in term 1v1 punya situation. Tetapi in term of apabila pasukan lawan attack from the wide area, daripada kawasan wide area ataupun kawasan winger, Hong Wan dia akan miss ataupun lose dia punya marking, dia punya pergerakan di bahagian tengah, yang menyebabkan influence ataupun present kehadiran Hong Wan di dalam kotak penalti untuk bantu bahagian pertahanan JDT tu adalah tidak memberi impact yang agak positif. Jadi benda tu menyebabkan JDT pun banyak kehilangan bola. Contohnya macam Leandro Damiao, bagaimana gol tersebut laku, Hong Wan still ada dalam kotak penalti, tapi Hong Wan je tak ada siapa yang jaga Leandro Damiao. Jody Ahmad dah follow up dengan player Kawasaki yang lain, tapi Hong Wan tak follow up gol daripada pemain-pemain yang lain. So mostly banyak pergerakan pemain, orang kata kehadiran pemain Kawasaki Frontale dalam kawasan kotak penalti daripada corak yang sama adalah berlaku akibat daripada segi defending structure yang tak okey, yang tak bagus, dan mereka kehilangan pemain yang tak memegang bola. Jadi the final pass, bila dia passing ke dalam kotak penalti, pemain yang receive the ball is in the comfortable punya situation. Dia tak ada pressure, dia boleh sumbat gol tuk. Dia sumbat tu, dia tak ada masalah sebab tak ada orang yang makin. So benda tu yang mengganggu the whole structure. Dan Afiq Fazai untuk game ni pula, bila dia dapat bola kan, dia kena pressing. Bila dia kena pressing, he is not get any support daripada Hong Wan, daripada Jody Ahmad yang boleh lakukan breaking lines punya passing, daripada Heberty, yang menyebabkan gap between the midfield and attacking memang jauh. So benda tu yang menyebabkan pasukan JDT tak boleh nak main dalam ball position. Itu yang mengganggu kepada defending punya structure lah pasukan JDT, disebabkan loophole midfield dan juga di bahagian pertahanan itu sendiri. Jadi apa yang JDT lakukan dalam game ni apabila dalam fasa attacking adalah mereka cuba untuk melakukan ball possession, dan mereka cuba untuk build up, even mereka cuba untuk counter attack. Tapi the counter attack is not really good. Sebab apa? Sebab one of the best player dalam padang bagi saya game ni adalah Beckson. It's only Beckson yang willing to play and willing to press dan sanggup buat apa saja untuk pasukan JDT. And jadi kita boleh nampak Beckson dia drop deeper, dia dapat bola, dia bawa bola dengan banyak kehadapan. Tetapi in term of JDT punya gameplay, mereka tak bermain seperti biasa. Bila Beckson dapat bola, dia drop deeper, dia bawa bola ke depan, no one of the players yang JDT yang buat larian untuk open the game, especially Arif Aiman. Untuk game ni Arif Aiman memang boleh dikatakan beraksi di bawah Belopa, dia kena marking, memang out of game, memang outplay gila. And so memang nampak lah kan, Beckson sahaja yang ada daripada attacking transition, cuba bawa bola ke depan tak boleh. And first half kalau kita lihat kehadiran Forestry as a players yang bermain di bahagian kiri tak memberi impact yang positif kepada bahagian attacking pasukan JDT. Hanya Heberty dan juga Beckson yang cuba untuk bawa game, tapi in term of quality defending daripada Kawasaki, mereka adalah lebih better lah. So benda tu tak membantu kepada attacking transition sebab mereka tak ada support yang banyak seperti mana JDT selalu main. Jadi bila mereka boleh dikatakan dalam transisi untuk daripada bertahan ke menyerang, game ni pun agak kurang. They not play like they always play lah. So benda tu yang menyebabkan kekurangan JDT yang ketara
skor dalam game ni. So mungkin ini adalah reality check juga untuk JDT apabila bertemu dengan pasukan Japan, yang mana mereka tak boleh nak mengikut tempo, tak boleh nak ikut terentak sangat, sebab itu akan menghukum mereka lah. Jadi benda-benda macam ni yang perlu mereka baiki. Cumanya apa yang saya suka tentang JDT, ada a few things yang saya suka tentang Esteban Solari punya, tapi the changes ataupun pertukaran yang dilakukan is a bit late ataupun agak lewat, yang mana JDT melakukan pertukaran iaitu bawa masuk Syarul Saad, bawa keluar Hong Wan. That is a good thing sebenarnya, bawa masuk Syarul Saad dan juga Kobe Ong sebelum gol yang kelima lah. Tapi it's a good thing. Sebab apa saya kata? Sebab bila masuk Syarul Saad, JDT bermain kepada attacking base ataupun defending base. Mereka back to back 3. Obviously memang back to back 3, and in term of defending transition mereka akan back to back 5. Tak seperti yang awal jadi mereka back to back 4 ketika bertahan, tetapi waktu menyerang mereka guna back 3. Cumanya kalau jadi back 5 juga, Hong Wan yang akan drop daripada midfield punya kawasan. So benda tu memberikan influence yang bagus untuk JDT control the game a bit, untuk slow down dan juga menahan serangan pasukan Kawasaki lah. Tapi end up kena juga gol yang kelima. Tapi obviously corak permainan sebegitu yang sepatutnya JDT buat untuk kekangkan asalkan. Mungkin mereka kehilangan dan merasai kehilangan Haider Agras. Mereka belum dapat lagi pengganti yang baik dan sebagainya. Tapi memang benda tu mengganggu lah kepada rentak corak permainan JDT. Dan apa-apa pun tahniah, sebab lepas ni mereka ada game lagi satu lawan Biji Patum, dan mereka dapat top 3 is not a bad thing dalam grup yang boleh dikatakan sukar. So that is lah, cuba lagi lah tahun depan. Cumanya tahun depan format baru lah, lagi susah mat. And so format baru ya, 12 pasukan, 8 game, perlawanan yang terbaik di setiap zon. So golak lagi tahun depan, semoga boleh melangkah jauh lagi, dan juga melakar lagi sejarah lah. Jadi banyak benda lah reality check yang kena dibuat. Semalam memang Forestry tak hidup, Berti, Arif Aiman hilang, and Hong Wan, Hafiz Fazil pun tak berapa baik. Jody Ahmad asyik long ball saja, tak boleh macam tu. Sukar sebab Kawasaki punya gameplay, reading game memang bagus. Mereka punya wingback Yamane very perform lah. Yamane, Leandro Damiao, if you want to compare lah antara Damiao dengan Beksin. Why Damiao one of the best ataupun pernah jadi striker Brazil, and kenapa Beksin tak pernah? So there is a bit different, bukan big lah, big perbezaan yang besar between the good qualities player yang untuk main international dan juga untuk main di level Asia Tenggara. So nampak lah perbezaan dia, first touch and controlling ball, positioning, influence. Jadi itu je lah. Assalamualaikum.